Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar subjek ibadah tahun 5. Tajuk kita pada hari ini ialah jamak takhir. Okey, kita masuk kepada maksud jamak takhir. Apa itu jamak takhir? Jamak takhir ialah menghimpunkan dua solat pada waktu yang kedua. Solat zuhur dan solat asar dikerjakan pada waktu asar, manakala solat maghrib dan solat isyak dikerjakan pada waktu isyak. Maknanya kita gabungkan antara zuhur dan asar, tunaikan pada waktu asar. Gabungkan solat maghrib dan solat isyak, kita tunaikan pada waktu isyak. Syarat-syarat jamak takhir. Syarat-syarat jamak takhir terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, hendaklah berniat di dalam hati pada waktu pertama, iaitu pada waktu solat zuhur atau solat maghrib, kerana hendak menangguhkan solat itu ke waktu kedua, sama ada waktu asar atau waktu isyak. Maksudnya pada waktu yang pertama kita dah niat dah. Kita niat kita nak menangguhkan solat itu pada waktu yang kedua. Yang kedua ialah kekal perjalanan itu hingga masuk waktu solat yang kedua. Maksudnya kita kena pastikan perjalanan kita nak sampai ke destinasi tu mestilah telah masuk waktu yang kedua. Barulah kita boleh berniat untuk melakukan jamak takhir. Seterusnya kita lihat kepada cara menunaikan solat jamak takhir. Bagaimana nak menunaikan solat jamak takhir? Yang pertama, kita mestilah dalam keadaan berwuduk seperti biasa. Yang kedua, mestilah berdiri menghadap ke arah kiblat dan berniat. Seterusnya, kita lihat kepada lafaz niat solat asar. Usalli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi zuhri adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat dihimpunkan zuhur kepadanya tunai kerana Allah Ta'ala. Ataupun kita berniat untuk waktu yang kedua, iaitu lafaz niat solat isyak. Usalli fardul isya'i arba'a raka'atin majmu'an ilaihil maghribi adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat dihimpunkan maghrib kepadanya tunai kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, cara yang ketiga ialah setelah kita niat, dikerjakan solat yang telah diniatkan itu seperti biasa mengikut bilangan rakaat asal. Maksudnya kalau kita niat solat asar, kita ikut bilangan rakaat solat asar. Kalau kita niat solat isyak, kita ikut bilangan rakaat solat isyak. Yang keempat ialah apabila selesai mengerjakan solat tersebut, sama ada waktu asar ataupun isyak, hendaklah berdiri semula dan tunaikan pula solat zuhur atau solat maghrib. Maknanya kita tunaikan semula solat yang pertama yang kita tinggalkan tadi. Setelah kita selesai menunaikan solat asar, iaitu solat pada waktu yang kedua, kita hendaklah bangun semula untuk menunaikan solat yang kita tinggalkan, iaitu waktu pertama. Kalau tadi kita solat asar, kita perlu menggabungkan sekali solat zuhur. Bagaimana lafaz niat solat zuhur? Lafaz dia ialah usalli fardu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilal asri adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat dihimpunkan ke waktu asar tunai kerana Allah Ta'ala. Ataupun lafaz niat solat maghrib. Setelah kita solat isyak, kita bangun untuk menunaikan solat maghrib. Usalli fardul maghribi 3 raka'atin majmu'an ilal isya'i adaan lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan ke waktu isyak tunai kerana Allah Ta'ala. Dan cara yang terakhir sekali ialah setelah berniat, kerjakanlah solat yang telah diniatkan seperti biasa hingga selesai dengan mengikut bilangan rakaat yang asal. Maknanya kita solat mengikut bilangan rakaat
yang telah ditetapkan. Contoh, kalau kita solat Isyak 4 rakaat pada waktu biasa, bilangan kita jamak pun 4. Kalau kita solat Maghrib pada waktu biasa 3 rakaat, pada waktu jamak pun kita kena menunaikan solat Maghrib 3 rakaat. Itu maksudnya kita menunaikan mengikut waktu yang ataupun mengikut bilangan yang asal.